أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم مستقيم وهداية النصر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعرف بأوامرك ونعرف بنعمك وصراطك وإلهم الملائكة المقربين وخرج من ظلمات الوحي وافتح لنا رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Muka apa? ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ثم قست قلوبكم من بعد ذلك kemudian keras segala hati kamu segala Yahudi daripada terimu yang sebenar kemudian daripada demikian itu dulu ceritanya Allah Ta'ala perintah kepada Banu Israel supaya menyembelih akan seekor lembu dan daripada menyembelihkan seekor lembu itulah Allah Ta'ala menghidupkan seorang yang kena bunuh, yang mati dengan sebab selepas pada sembelih lembu tu ambil ekor bagi lembu tu pukul di atas yang mati, maka Allah Ta'ala menghidup akan yang mati itu sehingga dia tu bercakap siapa yang membunuhkan dia. Maka daripada cerita di situlah boleh ambil iktibar. Boleh ambil iktibar, boleh ambil pengajaran untuk orang Yahudi. Dengan katanya wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Wa yurikum ayatihi dan memperlihat oleh kami memperlihat ia akan kamu segala dalil kekuasaannya, kekuasaan Allah di atas menghidupkan yang mati. Jadi di situ daripada cerita Allah Ta'ala menghidupkan yang mati itu kita boleh ambil pengajaran, boleh lihat, boleh ambil pelajaran katanya Allah Ta'ala kuasa untuk menghidupkan yang mati. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu itu berakal. Berakal kamu ini dapat berfikir. Maka kamu ketahui Tuhan yang kuasa menghidupkan satu nyawa itu, kuasa menghidupkan nyawa yang banyak. Maka kamu beriman dengan Tuhan yang asa. Itu yang terlepas. Jadi maknanya daripada cerita yang tersebut itu sepatutnya beriman oleh manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab terdiri oleh dalil menunjuk katanya dia ni yang amat kuasa. Kemudian katanya summa qasat qulubukum min ba'di dzalika. Kemudian keras segala hati kamu tu tuju kepada siapa? Segala Yahudi.
Summa kemudian dia lafaz summa tu diterjemuh kata kemudian, tapi pada gunaannya menunjuk di atas masa yang lama. Jadi selepas pada berlaku menghidup akan seorang yang mati itu lama pula lah. Lama pula apabila datang masa orang Yahudi pada zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu digunakan dengan summa kemudian lama pula, maknanya begitu. Kemudian maknanya lama pula hati kamu orang Yahudi itu jadi keras. Apa makna keras hati? Keras daripada terima yang sebenar. Maknanya tak terima perkara yang sebenar. Apabila dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya ialah Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan seorang rasul yang diutus kepada manusia dengan secara keseluruhnya. Maka sepatutnya orang Yahudi beriman pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tibanya apabila dibangkitkan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad datang ke Madinah, yang mana orang Yahudi pada zaman itunya ada di kawasan Madinah, tetapi orang Yahudi tidak beriman dengan Nabi dengan sebab jadi keras hati. Maknanya keras hati segala kamu, segala Yahudi, daripada terima yang sebenar. Kemudian daripada yang demikian itu, kemudian daripada yang tersebut, daripada cerita sembelihkan, menghidupkan yang mati. Dan lain-lain lagi daripada tanaan di atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya kalau tengok dengan tilik kepada cerita Allah Taala menghidupkan yang mati, itu dalil Allah Taala yang berkuasa, dan lain-lain lagi daripada segala dalil-dalil, maka sepatutnya bagi orang Yahudi itu beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tak berlaku beriman, hanya tak berapa orang saja daripada orang Yahudi beriman dengan Nabi Muhammad seperti Abdullah dan sebagainya. Tetapi yang ramai daripada orang Yahudi itu kebanyakannya keras hati, tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab Allah Taala katanya hati orang Yahudi keras, tak nak terima perkara yang sebenar, maka di sini Allah Taala nak buat banding keras hati orang Yahudi itu keras macam mana? Keras tu dibanding seperti apa? Maka katanya fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Maka ia hati-hati kamu, segala hati kamu, hati orang Yahudi itu seperti batu. Keras seperti batu. Hati orang Yahudi itu keras seperti batu, atau terlebih keras daripada batu lagi. Jadi di sini Allah Taala cerita dua kelakuan bagi hati orang Yahudi. Setengah orang Yahudinya hati dia tu keras seperti batu. Setengah daripada hati-hati orang Yahudi pulanya terlebih keras daripada batu lagi. Jadi dua lah. Satunya keras seperti batu, yang keduanya lebih keras daripada batu. Itu maknanya fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Maka ia segala hati kamu, segala hati orang Yahudi itu seperti batu, yang kerasnya seperti batu. Atau terlebih keras daripada batu lagi. Terlebih keras daripada batu lagi, mana beratlah. Maka di sini kalau orang tanya kenapa Allah Taala buat banding dengan batu, nak cerita kata hati itu keras seperti batu. Artinya terlebih keras daripada batu. Tapi kalau kita kiranya besi lebih keras daripada batu lagi. Besi
terlebih keras daripada batu lagi. Sebab besi, kalau kita pukul, dia tak hancur, dia tak pecah. Tapi batu, kalau kita pukul dengan pemukul yang besar-besarnya, dengan batu, dengan besi masalah, maka batu itu akan dipecah. Maka sebabnya Allah Ta'ala bandingkan keras itu seperti batu. Sebabnya batu dia walaupun tak semacam besi, tetapi batu dia tak boleh nak jadi lembut sama sekali. Batu tak terima jadi lembut sama sekali. Menyalahi dengan besi. Besi walaupun dia tu bersangatan keras, lebih kalau kira tu keras dianya lebih keras daripada besi lagi. Tapi besi ada jalan jadi lembut. Besi ada jalan jadi lembut. Lembut macam mana? Tengok besi kalau kita bakar jadi panas. Kalau panas, sangat-sangat panas tu, maka dia akan jadi cair. Artinya panas, tak jadi cair pun, dia boleh jadi lembut. Sebab tu boleh dipukul buat bentuk pisau dan sebagainya. Jadi, sebab itulah Allah Ta'ala tidak bandingkan keras hati itu dengan besi. Sebab besi itu ada cara boleh nak jadi lembut. Nah, ada cara, ada jalan boleh nak jadi lembut. Lagi pulanya setengah daripada mukjizat Nabi Daudnya ialah Allah Ta'ala melembutkan besi di tangannya, tangan Nabi Daud. Jadi Nabi Daud ni dia ada satu mukjizat ialah besi jadi lembut. Apabila dia nak buat pisau gitu, dia tarik semacam kita guna tanah gitu ya. Nak buat pisau tak payah bakar, dia pecik-pecik gitu, dia kerat, dia potong dengan tangan dia begitu ya. Jadi seperti getah, seperti benda lembut gitu ya. Jadi maknanya besi itu boleh jadi lembut. Pada apabila dibakar, pada mukjizat Nabi Daud, besi boleh jadi lembut. Adapun batu tak ada jalan nak jadi lembut. Sebab tu Allah Ta'ala bandingkan hati keras macam batu. Afahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Maka ia hati segala Yahudi seperti batu. Ini kerasnya seperti batu atau terlebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ini nak cerita katanya lebih keras daripada batu ni macam mana. Jadi kalau nak banding golongan yang kedua tu, batu lebih lembut lagi daripada hati mereka itu. Sekerah-kerah batu tu lembut lagi, lebih lembut lagi daripada hati mereka. Kenapa? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan bahawa setengah daripada batu itu, setengah daripada batu itu sungguhnya memancar daripadanya oleh beberapa air sungai. Seperti batu Nabi Musa pukul ketika meminta hujan. Minta hujan maknanya minta tuangan air. Dia katanya, dan bahawa setengah daripada batu itu sungguhnya memancar daripadanya oleh beberapa air sungai. Jadi air sungai, yakni air yang berlari. Jadi setengah daripada batu tu apabila dipukul, maka terkeluar daripada batu itu beberapa air yang mengalir seperti sungai. Mana dia seperti batu yang Nabi Musa pukul ketika minta hujan, ini minta air nak minum. Apa dia cerita dia? Idrib bihasakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Ketika tu pada masa itu Banu Israel kekurangan air, maka minta Nabi Musa tu pukul akan batu. Maka apabila dipukulkan batu, maka batu itu keluar daripada batu itu air terpacar-pacar. Air itu dua belah jalanan mengikut bilangan golongan Banu Israel.
Jadi nak cerita katanya setengah daripada batu tu tak begitu keras sangat sehingga setengah-setengah batu tu ada keluar daripada batu tu air. Maknanya batu tu bukan begitu keras sangat. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Dan bahawasa setengah daripada batu dan bahawasa setengah daripadanya batu itu sungguhnya pecah ia, batu itu jadi pecah. Maka keluar daripada batu itu air. Batu, setengah-setengah batu itu dipecah, maka keluarlah daripada batu itu air. Jadi maknanya tak begitu keras sangatlah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyyatillahi. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan bahwasanya setengah daripada batu sungguhnya jatuh ia daripada atas ke bawah. Kerana takut akan Allah. Seperti bukit yang Allah Ta'ala tajalli bagi Nabi Musa. Misal dianya. Dia katanya, dan bahawasa setengah daripada batu itu sungguhnya jatuh ia. Jatuh ia batu daripada atas ke bawah. Kenapa boleh jatuh dia tu? Kerana takut akan Allah. Kerana ada perasaan takut kepada Allah. Jadi kata setengah ulamanya, batu apabila dia ada ke atas bukit kemasalan tiba-tibanya jatuh ke bawah. Maka jatuh ke bawah dianya tak lain tak bukan kerana dia tu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di manakah cerita yang menunjuk katanya batu itu jatuh daripada atas turun ke bawah kerana takut kepada Allah? Seperti bukit yang Allah Ta'ala tajalli bagi Nabi Musa. Seperti bukit. Pada masa Allah Ta'ala menjanjikan Nabi Musa untuk bernajat di sana, maka dengan sebab ada setengah-setengah orang Banu Israel minta nak tengok zat Allah Ta'ala dengan secara terang. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Setengah daripada Banu Israel itu dia katanya tiada beriman oleh kami akan dikau sehingga kami dapat tengok zat Allah Ta'ala dengan secara terang. Tengok nampak dengan secara terang. Maka di situ Allah Ta'ala perintah kepada Banu Israel, kepada Nabi Musa dan serta 40 orang Banu Israel pergi kepada suatu bukit. Dan naik duduk di atas satu bukit. Maka tiba-tibanya Allah Ta'ala tajallikan nurnya. Muzahirkan nur Allah Ta'ala sehingga bukit itu jadi gempur. Maka bukit itu jadi gempur sehingga gugur batu-batu daripada bukit itu turun ke bawah. Maka katanya batu yang gugur daripada atas ke bawah tu tak lain tak bukan kerana takut kepada Allah Ta'ala. Jadi sekerah-kerah batu pun ada takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katanya, dan hati kamu itu tiada memberi bekas dan tiada lembut dan tiada khusyuk bagi suruh Allah. Tiada khusyuk, yakni tiada mengikut. Dan hati kamu, hati orang Yahudi. Nak menunjuk katanya kerah dia tu tiada memberi bekas, tak berkesan. Walaupun beberapa ajaran, beberapa tandaan, beberapa dalil yang menunjuk di atas patut beriman dengan Allah, tak beriman, keras dan tiada lembut. Tak jadi lembut terhadap Allah dan tiada khusyuk, yang tiada mengikut surah Allah. Allah Ta'ala suruh beriman dengan Nabi Muhammad, mengikut syariat Nabi Muhammad, mereka tak sanggup mengikut. Itu hati mereka lebih keras daripada hati, daripada batu. Katanya, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
Dan tiadalah Allah Ta'ala itu dengan lalai, ini yang lalai. Dengan tu kalau nisbah bagi i'rab ilmu nahwu tu wa ma manafi Allah wa ma Allahu, Allah tu isim bagi ma. Kemudian bi ghafilin ba zaidah, tidak ada makna. Ba zaidah, ghafilin tu khabar bagi ma. Jadi maknanya ba pada kata bi ghafilin tu zaidah, maknanya tidak ada makna. Sebab itulah apabila ditafsir kata dan tiada Allah Ta'ala itu dengan lalai. Dengan tu terjemah pada ba, tidak ada makna. Maksudnya tiada Allah Ta'ala itu yang lalai. Maksudnya begitu. Dan tiada Allah Ta'ala itu dengan lalai, yakni yang lalai. Jadi Allah tak lalai. Tak lalai, apa maksud tak lalai? Maknanya Allah Ta'ala mengetahui. Tiada Allah Ta'ala itu lalai, yang lalai daripada barang yang kamu kerja. Amma ta'malun, daripada barang yang kamu kerja. Jadi mana setiap-tiap perbuatan kamu yang kamu buat, setiap amalan yang kamu amalkan, setiap kerjaan yang kamu kerjakan, Allah Ta'ala tidak lalai dengan mana kesemuanya dimengetahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya dimengetahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala tahu kesemuanya, setiap-tiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu tidak dilalai oleh Allah, maknanya Allah Ta'ala mengetahui kesemuanya, maka tentu sama sekali setiap-tiap perbuatan itu ada balasan. Setiap-tiap perbuatan itu ada balasan. Dengan sebabnya Allah Ta'ala tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Maknanya setiap perbuatan itu dimengetahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan maknanya apabila ada mengetahui, maka tentu mesti ada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik balas baik, jahat amalan jahat dibalas jahat. Jadi walaupun kamu keras hati tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Nabi Muhammad sekalipun, itu tak sia-sia. Kesemuanya ada balasan di akhirat nanti. Itulah maksud katanya Allah tak lalai daripada apa-apa yang dibuat oleh manusia. Apa maksud kata tak lalai? Semuanya dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala tahu siapa yang buat baik, maka tentu ada balasan balik baik. Maka siapa Allah Ta'ala tahu kata dia tu ada buat amalan kejahatan, maka tentu sama sekali di akhirat esok ada balasan jahat. Jadi setiap perbuatan tu tak lepas daripada pengetahuan Allah, semuanya ada balasan. Itulah maksud katanya wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tiadalah Allah Ta'ala lalai daripada yang barang yang kamu kerja. Jadi walaupun bagaimanapun Allah Ta'ala tahu kesemuanya, maka setengah daripadanya orang-orang yang kafir tu dia dakwa katanya setengah-setengah kejahatan tu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia fikir macam mana? Dia katanya sekalau perbuatan amalan jahat diketahui oleh Allah Ta'ala, tentu sama sekali mesti ada balasan dengan secara terus. Maka kita terdapat bahawasanya ramai daripada manusia yang deraka kepada Allah, tak beriman pada Allah, deraka buat maksiat kepada Allah, tetapi kenapa tidak ada balasan? Tetapi kenapa tidak ada balasan dengan secara terus? Ada buat jahat terus balas, ada buat jahat terus balas. Lebih-lebih laginya umat Nabi Muhammad apabila ada buat jahat tu, Allah Ta'ala tidak membalas jahat dengan secara terus tu, walaupun tidak ada. Maka itu bukan menunjuk di atas Allah Ta'ala itu lalai. Bahkan semuanya
amalan jahat baik semuanya Allah Ta'ala mengetahui kesemuanya, ada dicadangi untuk nak membalas kesemuanya. Tetapi tak sampai masa. Belum sampai masa Allah Ta'ala membalaskan. Lalu itulah, jadi setengah orang kafir itu dia tak sedar. Dia buat kesalahan, buat kejahatan, dia tak beriman pun tak jadi apa-apa pada mereka. Bahkan terlebih senang, hidupnya terlebih mewah. Walau dia tu tak beriman dengan Allah Ta'ala. Itu bukan menunjuk kata Allah Ta'ala lalai, tak sedar apa yang dibuat oleh manusia. Hanya balasan tu mesti ada, balasan tu mesti ada, cumanya tak sampai masa lagi. Tak sampai masa Allah Ta'ala membalaskan akan amalan manusia di pada dunia. Sebabnya Allah Ta'ala akan balas semuanya. Balasan yang tempat balasannya ialah di akhirat nanti. Walaupun buat amalan jahat tidak dibalas pada dunia, itu bukan menunjuk bahasanya Allah Ta'ala itu lalai, bukan. Begitu. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una asalnya fa'atatma'una. Asal susunan dianya fa'atatma'una. Maka adakah kamu tamu? Tengok dia terjemah. Maka terjemah daripada fa. Adakah terjemah daripada a. Sebab a tu hamzah istifham. Hamzah tu a tu ialah hamzah istifham. Tapi istifham di sini istifham ingkar. Jadi tengok dia terjemah, maka adakah kamu, sebab tengok kalau kiranya maka fa, adakah tu a. Apabila dia terjemah tu maka dulu. Tapi kalau mengikut susunan ayat fa afa, adakah maka, kalau kita nak terjemah mengikut tulisannya. Tapi tidak, dengan sebab asalnya afatatma'u, ini fa'atatma'u, fa dulu hamzah kemudian. Sebab tu dia terjemahnya begitu. Takutnya setengah-setengah orang tu muskil. Ayatnya afatatma'u, a dulu pada fa. Tapi apabila terjemah tu ialah maka adakah. Dengan sebab dia terjemah tu mengikut susunan asal. Terjemah dianya mengikut susunan asal. Sebab tu maka adakah. Maka adakah kamu ini, maka adakah sepatut kamu tamak, cita-cita, tamak, nak. Kamu ni siapa? Sekalian mukmin. Tu kamu ni siapa? Kamu ni ialah orang-orang mukmin. Tamak tutup bahawa beriman mereka itu, siapa mereka itu? Yahudi. Beriman bagi agama kamu, beriman dengan agama kamu, beriman dengan agama Islam. Ini masuk Islam lah. Jadi di sini Allah Ta'ala nak ingkar, nak tegur kepada orang mukmin bahwasanya citaan orang mukminnya, memang orang mukmin tu dia cita-cita sangat bahwasanya orang Yahudi itu beriman kesemuanya. Itu cita-citaan yang dicitai, yang ditomok oleh orang mukmin yang ada pada Madinah itu. Cita merekanya bahwasanya orang yang Yahudi kesemuanya beriman kesemuanya. Tinggal agama Yahudi memeluk agama Islam kesemuanya. Itu citaan bagi orang mukmin, artinya yang ditomok oleh orang mukmin pada zaman itu.
Maka Allah Ta'ala katanya tak sepatut kamu nak tamak supaya orang Yahudi itu beriman dengan masuk Islam kesemuanya, tak sepatut. Kenapa boleh begitu? Tak patut kamu tamak. Wa qad kana fariqum minhum, dan sungguhnya ni kerana sungguhnya adalah satu firqah, yakni satu golongan daripada mereka itu, daripada orang Yahudi. Satu firqah, yakni golongan ulama-ulama bagi Yahudi. Dia kan lagi satu firqah ialah ulama-ulama Yahudi yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah satu firqah daripada mereka itu, daripada Yahudi, yasma'una kalam Allah, mendengar mereka itu akan kalam Allah dan Taurat. Jadi pada hanya setengah-setengah daripada orang Yahudi itu mereka ada dengarkan kalam Allah, ada baca kitab Taurat, ada faham kitab Taurat. Dalam keadaan mereka membacakan kitab Taurat, ada dengarkan kalam Allah, summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Kemudian ubah mereka itu, ubah perkataan kitab Taurat. Kemudian mengubah oleh mereka itu setengah satu firqah tadi. Satu firqah daripada orang Yahudi, mengubah mereka itu akan kalam Allah, akan kitab Taurat. Mengubah tu kemudian daripada faham mereka itu dengan akal mereka itu. Kemudian mereka dah faham apa maksud yang dicerita di dalam kitab Taurat, bahawasanya sifat Nabi Muhammadnya begini-begini, sepatutnya kamu mesti beriman dengan Nabi Muhammad, maka mereka ubah. Ubah seperti sifat Nabi Muhammad di dalam Taurat. Seperti sifat Nabi Muhammad yang mana Allah Ta'ala sebut di dalam kitab Taurat, maka mereka itu ubah kesemuanya. Jadi apabila ubahkan sifat Nabi Muhammad, maka apabila dibaca oleh mereka yang belakang-belakangnya, dia baca sebut juga sifat Nabi Muhammad dalam kitab Taurat, tapi tak seperti yang mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi cerita dalam kitab Taurat lain, Nabi Muhammad tu sifat lain. Itulah sebab kepada orang yang belakang tu tak beriman dengan Nabi Muhammad, sebab tertipu dengan apa yang diubah oleh satu firqah ulama daripada Yahudi. Jadi maksud di sininya katanya afatatma'una an yu'minu lakum. Adakah patut tamak oleh kamu? Adakah patut tamak oleh kamu? Maka adakah kamu tamak? Maka adakah patut kamu bertamak? Kamu tu siapa? Sekalian mukmin. Jadi termasuk Nabi sendiri dan sahabat-sahabatnya. Itu dia kandaki sekalian mukminin ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dan sahabat-sahabatnya. Itu dia kandaki sekalian mukminin. Jadi Nabi sendiri, Nabi Muhammad sendiri pun ada cita-cita supaya orang Yahudi masuk Islam kesemuanya. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi pun cita-cita supaya orang Yahudi itu masuk Islam kesemuanya. Tetapi macam mana nak cita-cita bagi mereka masuk Islam? Padahalnya mereka ada dengar kitab Taurat, ada dengar, ada baca kitab Taurat, tapi mereka sanggup mengubahkan perkataan kitab Taurat. Apabila mengubahkan perkataan kitab Taurat, tapi bukan semua tempatlah. Pada tempat-tempat yang menunjuk, yang memberi faham kata mesti beriman dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya sifatnya begini-begini. Apabila dia datang ke Madinah tu, kamu mesti beriman dengan dia. Maka di situlah tempat mereka yang mengubah. Apabila mengubah tu, apabila orang belakangnya baca, maka tak seperti yang ada dalam kitab Taurat. Maka dengan sebab tu mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad. Wahum ya'lamun. Wahum ya'lamun, dan mereka itu ni, padahal mereka itu. Wahum, dan mereka itu, padahal mereka itu
satu firqah daripada orang Yahudi itu mengetahui Nabi Muhammad sebenar. Padahal mereka itu dia kenal sangat Nabi Muhammad yang sebenarnya begitu. Nah, tetapi buat tak tahu gitulah. Kenal, buat tak kenal. Maka mereka tak beriman. Kalau tilik kepada asalnya, belum pada mereka hendak mengubah, maka sifat-sifat Nabi Muhammad yang disebut di dalam kitab Taurat tu betul kesemuanya. Bila masa Nabi Muhammad datang hijrah ke Madinah, ada sebut dalam kitab Taurat, dan Nabi Muhammad ni orang sifat dia macam mana, tinggi rendah dia setara mana, warna kulit dia putih hitam setara mana, rupa parasnya lebih kurangnya keturunannya daripada mana, maka kesemuanya ada sebut jelas di dalam kitab Taurat. Sebab itulah ada setengah daripada ulama Yahudi seperti Abdullah Ibn Salam, mereka dapat baca dalam kitab Taurat yang belum diubah. Maka mereka Abdullah bin Salam serta sahabat-sahabatnya, dia serta Allah Ta'ala membukakan hidayat kepada mereka, mereka dapat baca kitab Taurat yang menyebutkan Nabi Muhammad semuanya betul dengan sifat yang berlaku pada Nabi Muhammad. Sebab tu dah Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya beriman dengan Nabi Muhammad. Masuk Islam, beriman dengan Nabi Muhammad. Tetapi yang lain daripada Abdullah bin Salam dan sahabatnya, setengah daripadanya ulama daripada orang Yahudi pada zaman itu, mereka sanggup mengubahkan sifat-sifat Nabi Muhammad supaya jadi sekatan orang Yahudi tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam setengah-setengah ayat tu dia katanya tujuannya mereka mengubahkan akan sifat Nabi Muhammad dalam kitab Taurat tu supaya orang Yahudi yang lain tak beriman. Sebabnya ulama Yahudi pada zaman itunya mereka tak bekerja. Semuanya rezeki apa semua, nak makan, nak minum, nak pakai, nak semuanya daripada sedekah oleh orang-orang Yahudi terhadap ulama mereka. Maka sekiranya kalau mereka biarkan begitu, maka akan orang Yahudi kesemuanya akan beriman dengan Nabi Muhammad, maka dia tidak ada siapa nak bagi pada dia. Tidak ada orang Yahudi nak bagi makan, minum, nak bagi pakaian, nak bagi harta benda kepada mereka. Dia bimbang di situlah, takut katanya apabila rakyat Yahudi beriman dengan Nabi Muhammad kesemuanya, dia nak makan, siapa nak bagi? Dia nak makan, nak minum, siapa nak bagi? Dia nak pada harta, siapa nak bagi? Sebab orang dah masuk Islam kesemuanya. Maka di situlah tujuan dia nak halangkan manusia, orang Yahudi daripada masuk agama Islam, dia ubahkan. Supaya orang tak beriman dengan Nabi Muhammad dan terus dalam agama Yahudi, maka di situlah mereka akan ada makan minum lagi. Jadi maknanya pandang kepada harta benda, mereka sanggup mengubahkan sifat-sifat Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Dia dalam kitab Taurat zaman dulu, dia tak macam Quran sekarang. Quran tu kalau kita tilik pada zaman kitanya, Quran ada setiap-tiap rumah. Kalau ada siapa nak ubah pun tak boleh nak ubah sebab Quran ada setiap-tiap rumah, ada dibaca setiap rumah merata tempat. Itu salah satu daripada cara Allah Ta'ala nak menjagakan Quran daripada diubah. Tetapi kitab Taurat pada zaman dahulu memanglah tabatan Quran, tabatan kitab, cetakan kitab tu tidak jadi kemudahan pada zaman dulu. Jadi kitab Taurat ada sekadar di dalam tangan ulama dia saja. Jadi orang awam daripada orang Yahudi tidak boleh pegang, tak boleh baca kitab Taurat. Jadi nak tahu apa yang disebut dalam kitab Taurat hanya dengar daripada ulama mereka saja. Jadi kitab-kitab Taurat tu ada dalam tangan ulama-ulama mereka saja. Sebab itulah dia mudah sangat untuk nak ubah. Kalau dia ubah kata kitab Taurat katanya begini, dalam kitab Taurat katanya begini, maka orang awam mesti percaya kepada mereka. Sebab tidak ada Taurat yang kat rumah masing-masing tu tidak ada. Sebab tu jadi senang untuk mereka nak mengubahkan. Lalu itulah jadi ceritanya mereka dapat mengubah untuk nak menipukan orang awam daripada Yahudi beriman dengan Nabi Muhammad.
Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala katanya, kamu tak payah tamaklah, kamu tak payah ceritalah. Orang Yahudi tu nak beriman, nak masuk Islam ke semua, tak payah cerita. Dengan sebab mereka tertipu dengan kitab Taurat yang diubahkan itu. Jadi maknanya, yang masuk Islam, terimalah. Yang tak masuk tu tak payah cerita-cerita lagi. Biarlah keadaannya begitu. Habis di situ. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. InsyaAllah kita sambung pada katanya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala